Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harundi bin Abdul Syukur and I would like to proceed the presentation. So I would like to present the types of maslahah. So as we know that maslahah consists into three types, which are daruriyat, hajiyat and tahsiniyat. We all know that these three types of maslahah is very common with us, and we heard these three terms before. And then, so what is daruriyat, what is hajiyat, and what is tahsiniyat? We had heard before, and maybe we still confused what is three terms all about. So let us start with one by one. Okay, this is daruriyat. What is daruriyat? Daruriyat, it is essential in life. Dia adalah benda basic, benda asas dalam kehidupan manusia. Maksudnya benda yang kena dijaga. Kalau tak ada benda ni, dia akan jadi masalah lah. Masalah on which the lives of the people depend. Manusia bila hidup, dia kena bergantung kepada daruriyat ini. And their neglect leads to total disruption and chaos. Dan kalau manusia dia hidup, dia tak nak ikut dan nak bergantung kepada daruriyat ni, maka hidup dia akan jadi masalah. Dia akan timbulkan masalah, dia akan jadi ada kesukaran dalam menghadapi kehidupan. And daruriyat consists 5 elements of maqasid syariah. Semua pernah dengar maqasid syariah tu kan? So, apa dia maqasid syariah? Dia kenalah jaga agama, dia menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta. Dan daruriyat ini dia mengandungi kelima-lima elemen maqasid syariah ini and kena dijaga. Kelima-lima elemen maqasid syariah ini kena dijaga betul-betul. Apa je kita kena buat, kena tengok kepada 5 benda ini, sama ada benda ini terjaga ataupun tidak. Tak semua, tak 5-5 pun tak apa, asalkan salah satu daripada kelima-lima ini terjaga, alhamdulillah. Okey. Selepas itu yang kedua adalah hajiyat. Okey, hajiyat. Tadi daruriyat. Daruriyat ini perkara asas lah, benda yang asas, basic things. And then the second types is hajiyat. Selepas daruriyat, yang kedua kenalah ada hajiyat. They are needed to alleviate hardship so that life may be free from distress and predicament. Ini bermaksud bila dah ada 5 maqasid syariah itu, isu itu tadi, maka hajiyat ini adalah untuk bagaimana caranya kita nak memenuhi, menjaga salah satu daripada maqasid syariah itu. Supplementary to the 5 essentials values. Kena ikut 5 tadi tu, kena ikut salah satu daripada 5 tu, ataupun 2 ataupun 3 ataupun kelima-lima tu sekali. Negus leads to hardship in the life of the community, although not to its collapse. Bila kita tak ikut, tak jaga kepada 5 maqasid syariah itu, maka kita akan hadapi kesusahan. Example, concessions, or we call as rukhsah, granted to the sick people, elderly, and travel not to observe fast and shorten the prayers. Okey, ni rukhsah. Bila kita tengok contoh ni, yang pertama ni tadi adalah rukhsah. Rukhsah dalam untuk kepada orang sakit, kepada orang tua, kepada orang yang musafir. Apa rukhsahnya dan apa daruriyat dia? Kita tengok daruriyat daripada masalah ini, isu ini adalah menjaga agama dan menjaga nyawa. Dia ada 2 daruriyat yang boleh masuk dalam isu ini. Selepas itu hajiyat dia adalah rukhsah. Rukhsah kepada ni lah, bila menjaga agama, orang sakit pun kena solat. Tapi bagaimana caranya kita jaga agama itu untuk menunaikan solat, adalah dia punya cara-cara dia kan. Sama juga bila orang tu dah tua, tak larat berdiri, dia ada cara dia, mungkin dia boleh duduk. Dia ada keadaan-keadaan dia yang tertentu. Dan traveller, orang yang bermusafir, dia kena menjaga agama dia. Biarpun dia pergi musafir, tapi dalam masa yang sama kena menjaga agama. Dan bagaimana dengan cara dia jaga agama, solat dia kena jaga. Dan ada rukhsah untuk dia, iaitu
jamak qasar. Itu contoh yang pertama berkaitan dengan ibadah. Kalau kita nak tengok logiknya, contoh-contoh yang logik, contohnya macam yang contoh yang kedua ni, living in the house. Okay. Tinggal di rumah. Apa daruriyat? Apa elemen daripada maqasid syariah yang terlibat yang ada dalam contoh living in the house, iaitu menjaga nyawa. So macam mana kita kena menjaga nyawa? Salah satunya adalah cara dia mendapatkan tempat perlindungan. Tu mendapatkan tempat perlindungan itu adalah hajiat. Jadi tak kira lah kita nak jaga nyawa tu, kita nak berlindung dekat gua, ataupun dekat kandang kambing, ataupun dekat reban, ataupun dekat rumah. Tak kisah, asalkan ada tempat berlindung daripada perkara-perkara yang boleh membahayakan diri sendiri. Tak kisahlah kalau kita duduk dekat rumah, tak kisah rumah tu murah ke ataupun rumah tu mahal ke. Yang penting kita dapat menjaga nyawa kita. Itulah hajiat. Hajiat ni senang cerita dia adalah bagaimana kita nak laksanakan daruriyat tu tadi. Okey. Dan yang ketiga, jenis yang ketiga adalah tahsiniyat. Tadi pertama daruriyat. Tingkat yang kedua hajiat, dan tingkat yang terakhir yang ketiga adalah tahsiniyat. The embellishments refers to those interests that, if realized, would lead to refinement and perfection in the customs and conduct of people at all levels of achievement. Tahsiniyat ini adalah memberikan kesempurnaan kepada hajiat yang kita buat tadi, terhadap isu yang kita hadapi itu tadi. Okay. Refers to improvement and attainment of interest which is desirable. Ini adalah lebih kurang dia mengikut kepada apa yang kita nak untuk memberikan diri kita ni puas, memberikan kemudahan kepada kita. Contoh dia dekat sini, observance of cleanliness in personal appearance. Okay. Menjaga kebersihan personal kita, diri kita sendiri. Kita kena jaga kebersihan. So, apa daruriyat dia tadi? Daripada isu ini, daruriyat dia apa? Menjaga nyawa. Menjaga nyawa. Kalau kita tak jaga, kalau kita tak bersih, akan efek kepada kesihatan dan efek kepada nyawa kita. Daruriyat dia adalah menjaga nyawa. Hajiat dia adalah kita bersihkan badan. Kita mandi bersihkan diri, pakai sabun apa semua kan. So tahsiniyat dia apa? Bila kita dah bersihkan badan, kita nak sempurnakan kebersihan itu. Bagi lelaki ada misai, trim lah misai tu, bagi pendek kan. Bila rambut dah panjang, potong bagi pendek kan. Bila ada jambang, ada janggut, perkemaskan jambang dan janggut tu. Itulah kita menyempurnakan hajiat tu. Okey. Kalau kita tengok contoh tadi, yang contoh yang hajiat tu tadi adalah living in the house, tinggal dalam rumah. Daruriyat dia adalah menjaga nyawa, dan cara kita jaga nyawa adalah mendapatkan tempat berlindung. So kita pilih, kita nak berlindung dekat mana? Okay, dalam rumah. So dalam rumah tu, itu dah hajiat. Kita dah stay dalam rumah, itu adalah hajiat. So nak sempurnakan kita duduk dalam rumah tu, kita beli perabot, kita sediakan toilet, kita sediakan makanan, kita beli TV, sediakan beli langsir, beli sofa dan sebagainya. Itulah kesempurnaan kepada living in the house yang kita cakap tadi. Okey, sekarang dah jelas kan daruriyat tu apa, hajiat tu apa, tahsiniyat tu apa. Tiga-tiga elemen ni dah jelas. So, mari kita tengok apa dia punya hubungan antara ketiga-tiga benda ini dengan maslahah mursalah. The relationship between maslahah mursalah and these three elements, first of all, is to look at the two dimensions. Kena tengok kepada dua dimensi, kena tengok kepada dua sudut. Pertama, abide by and suitable with the Al-Quran and Al-Hadis. Apa sahaja keputusan yang kita buat, isu yang kita buat, dan kita nak keluarkan keputusan bagi sesuatu isu, tengok illah dia dalam Al-Quran, dalam ayat Al-Quran, dan tengok illah dia dalam hadis. Yang kedua, sudut yang kedua yang kita kena tengok adalah
consideration of humans benefits based on the time. Kita kena tengok manfaat dia kepada masyarakat. Kalau kita buat keputusan ini, apa manfaat kepada ummah dalam kelompok itu? Adakah dapat kemudahan ataupun tidak mendapat sebarang manfaat? The second relationship between maslahah mursalah and these three elements is it can give benefits to the human being and erase the hardship, especially in social life. Bila keputusan ataupun hukum dalam maslahah mursalah ini dibuat, dia mestilah memberikan manfaat dia kepada masyarakat, kepada ummah, dan juga bila dah ada manfaat itu, secara automatiknya segala kesusahan dan masalah yang disebabkan oleh isu itu dapat dihapuskan. Masalah pun tiada dan manfaat pun ummah akan dapat. Dan biasanya keputusan ataupun hukum untuk maslahah mursalah ini dibuat dalam isu kemasyarakatan yang melibatkan dengan orang awam, yang melibatkan dengan masyarakat. Okay? The third point is the maslahah made not for individual preference but for all human being. Bila keputusan dibuat, bila maslahah hukum dibuat, maka keputusan itu bukanlah dan tidak boleh memberikan kepuasan kepada individu tertentu, tetapi keputusan itu hendaklah berpihak kepada ummah, memberikan kesan yang baik kepada ummah, bukan syok sendiri, bukan buat hukum ini syok sendiri. Sebab itu ahli fuqaha yang memutuskan hukum-hukum, tidak kisahlah dari hukum apa sekalipun, bila timbul isu, dan ahli fuqaha ini mereka membuat hukum, mereka tak buat hukum untuk diri dia orang sendiri, tetapi mereka buat hukum ini supaya dia bermanfaat kepada masyarakat ummah yang ada di luar. Itu yang saya nak sebut. Dan yang terakhir, it will keep changing with some situations. Bila katakan maslahah mursalah, kita buat keputusan menggunakan maslahah mursalah untuk menyelesaikan sesuatu isu, dan isu ini, isu yang sama, dia akan berubah. Hukum dia akan berubah bergantung kepada keadaan, bergantung kepada masa dia lah. Kerana dia akan tetap berubah. Dia akan ada beberapa faktor yang akan menyebabkan hukum itu akan berubah. Based on the situations, based on the time and so on. Okay, jom kita tengok contoh untuk maslahah mursalah. Okey, contoh yang pertama adalah performing prayers during pandemic. Menunaikan solat berjemaah lah, saya kira solat berjemaah semasa pandemik. Okey, now sekarang ini kita berhadapan dengan COVID-19, and then nak tunaikan solat berjemaah. Daruriyat dia adalah, dekat sini kita boleh dapat menjaga nyawa dan juga menjaga agama. Cara kita menjaga agama adalah melalui solat, dan solat itu kita laksanakan secara berjemaah. Berjemaah duduk di berjemaah di mana? Berjemaah di masjid. Okey. Jadi kita biasa, itulah keputusan dia, kita solat berjemaah. Jadi bila masa ni sekarang tiba-tiba ada COVID pada bulan 3 tu, terus kita tak boleh solat berjemaah di masjid, dan bila dibenarkan semula untuk tunaikan solat berjemaah di masjid, apa jadi? Kita solat berjemaah dalam keadaan jarak 1 meter. Itulah tahsin niat dia, mengikut keadaan pada waktu itu. Diorang kaji COVID-19 ini tidak akan terjangkit sekiranya kita jarak yang kita ada adalah 1 meter dan ke atas. So itu kita kena, bila kita solat berjemaah di masjid, dia akan buat SOP, solat kena berjarak dalam 1 meter. So ini adalah kajian, dan kajian itu dibuat berdasarkan keadaan pada waktu itu, iaitu COVID-19 sedang melanda negara kita. So itulah dia punya daruriyat, hajiat dan juga tahsiniyat dia. Contoh yang kedua adalah compilation of Quran in single volume. Daruriyat dia apa?
menjaga agama. Menjaga agama. Cara kita jaga agama ini, hajiat dia adalah dengan menghafaz Al-Quran. Kita jaga Al-Quran itu, kita hafaz Al-Quran itu. Tengok macam mana para ashabat ajma'in, sahabat-sahabat Rasulullah, mereka menghafaz Al-Quran. Dulu tak ada Quran buku dalam bentuk kitab. Dulu Quran ini dihafaz, dan itulah hajiat dia. Cara kita nak jaga agama ni, kita hafaz Al-Quran. Bila hafaz Al-Quran, bila sampai satu masa, para hufaz Al-Quran ini syahid di medan perang. Dan di situlah start tahsin niat dia bermula. Dan bila tahsin niat ini, apa yang jadi? Tulis ayat-ayat Al-Quran ini dalam bentuk suhuf. Tulis dalam lembaran-lembaran suhuf. Belum compilation lagi, baru suhuf. Selepas itu berubah lagi zaman, nak membukukan Al-Quran ini pada zaman salah seorang daripada Khulafa Ar-Rasyidin, dan dibukukan Al-Quran itu. Bila kita buka Al-Quran, mula dengan surah Al-Fatihah dan berakhir dengan surah An-Nas. Itulah yang sampai sekarang. Dan bila berubah lagi zaman, dia akan ada keadaan Al-Quran tu, saya tak tahu kalau korang pernah nampak, tapi memang adalah Al-Quran itu dibukukan by juzuk. Juzuk 1 satu buku, juzuk 2 satu buku, juzuk 3 satu buku. Dia macam tu. Dia dipecahkan ikut juzuk. Supaya senang orang ni kalau nak baca Quran, dia tinggal tarik satu juzuk, bacalah satu juzuk. Tak perlu lagi angkat Quran tebal-tebal 30 juzuk itu. Itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, making marriage certification card, membuat kad pengakuan perkahwinan. Okey, dulu kalau kita tengok apa daruriyat kepada isu ini, daruriyat dia adalah menjaga keturunan. So cara kita menjaga keturunan adalah bila kita melakukan pernikahan, kita daftar pernikahan kita. Daftar pernikahan, apa dia akan bagi? Dia akan bagi sijil nikah. Sijil nikah bentuk kertas A4, sijil nikah. Setiap pasangan yang dah berkahwin akan diberikan sijil nikah. Okey. Jadi bila berubah zaman, orang pun jadi macam nak bawa sijil nikah sebesar-besar alam tu pun bawa ke hulu ke hilir, takutlah ada yang terkoyak, ada yang dah hilang, ada yang dah dimakan anai-anai. Kalau yang tahu menjaga sijil nikah tu, dia akan laminate, tu lain cerita lah. Ni yang tak tahu, yang just terima satu keping sijil tu, dia orang tu je dia orang bawa ke hulu ke hilir sampai koyak, ada yang kotor apa semua kan. Jadi ahli fuqaha ini dia membuat lagi satu keputusan bahawa setiap pasangan yang dah berkahwin boleh apply untuk buat kad perakuan nikah. Dia macam kad IC. Kalau yang dah kahwin tu tahulah, dia seperti IC, my card, dia seperti IC tapi ada dua gambar. Ada gambar suami, ada gambar isteri. Dan dia akan memudahkan nanti. Sebab itu daruriyat dia adalah menjaga keturunan. Sebab dia akan memudahkan nanti. Dia lain cerita kalau isu seorang bapa, seorang ibu, adik-beradik yang lain tu okey, kita memang akan dapat elakkan perkahwinan sesama adik-beradik. Tetapi sekiranya berlaku perkahwinan, 2 perkahwinan, 3 perkahwinan, ada isteri pertama, ada isteri kedua, ada isteri ketiga, dia akan menyukarkan dekat situ. Dan kita nak elakkan berlaku pernikahan antara mahram. Sebab itu nak ada sijil nikah, dia akan bagi masalah juga kan. Sebab sijil nikah kot lah terkoyak ataupun hilang. So bila ada kad nikah tu, tinggal buh dalam dompet. So tinggal boleh refer terus bila kita ada kad nikah tu. Okey, tu isu yang ketiga. Dan isu yang terakhir adalah changing from Friday prayer to Zuhur prayer at home. Okey, daruriyat dia adalah menjaga agama dan juga menjaga diri. Di sini ini daruriyat dia. Lepas tu hajiat dia. Okey, cara kita nak menjaga agama adalah kita menunaikan solat fardu Jumaat. Kita menunaikan solat fardu Jumaat pada zaman dahulu, even dalam beberapa dalil pun ada menyebut solat Jumaat ini tidak semestinya buat di masjid. Afdal buat di masjid, tetapi boleh juga buat di satu dataran yang luas ataupun di padang.
itu hajiat dia. Selepas itu bila berubah zaman, kita tak nak ada macam perpecahan kelompok-kelompok tu. So bila solat Jumaat digabungkan semua solat dalam masjid. Solat Jumaat dalam masjid. So bila solat dalam masjid, and then sampai satu tahap tahun 2020 kita tak boleh solat Jumaat sebab ada pandemik COVID-19. So tak boleh solat Jumaat, so digantikan solat Jumaat itu dengan solat Zuhur, duduk buat dekat rumah. Tu dia perubahan ikut zaman. Sebab kita kena jaga agama kita. Dalam masa kita jaga agama kita tu, kita kena tengok, takkan kita nak buat solat Jumaat dekat rumah kalau cukup bilangan solat Jumaat di rumah tu. Kalau rumah kita tu besar dan ramai orang duduk dalam rumah tu, itu lain cerita. Ni kira tak ramai orang duduk dalam rumah tu. So paling-paling pun seorang je lelaki. Satu solat Jumaat itu digantikan dengan solat Zuhur buat dekat rumah. Kita jaga agama, kita juga jaga kesihatan. Itu adalah tahsin niat dia. So saya harap anda semua faham dengan presentation pembentangan yang telah disampaikan. Minta maaf dengan segala kekurangan dan I hope that you all will understand, and sekiranya ada soalan ataupun kemusykilan dalam pembentangan tadi, bolehlah bertanya atau anda boleh bertanya kepada Dr. Halim sendiri. Okay, so with that I end my presentation. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much.